Okay, hi, Assalamualaikum. Thank you, Syam. Thank you so much to our Camp Syam for opening today. Alright, Assalamualaikum semua. Hai para dropship. Sihat ke semua? Sihat? You all? Macam mana? Oh, cantik ke main masing-masing. Macam ni lah bagus kan? Bila kita nak start kelas, everyone orang kata prepare diri, bersiap kan? Barulah kita ni ada semangat nak belajar. Cuba kalau tengah kelas ni dok pakai baju tidur, rasanya rasa nak tidur je lagi kan? Very good. I tengok ada Halida, kita ada Syahidah, Siti Norazlina, kita ada Atika Imi. Okay, we have Siti Nur. I nampak ada Elina dengan baju Merdeka. Amazing. Hi Elina. Okay, hi juga kepada Rosie. Hi Kak Rosie. Ada peace kat situ. Pasal I nampak ada tim laki bini. Dua-dua buka kamera walaupun di rumah yang sama. Tetapi kan, seorang dekat angle lain, seorang dekat angle lain. Tahniah Fakhrul dan Gina. Okay, congratulations untuk berada dekat sini. You all boleh dengar suara Siti dengan jelas ataupun tidak? Dengar dengan jelas ataupun tidak? Alah, jangan sedih. Macam mana nak dapat baju merdeka? Diorang tanya. Okay, Gina, Fakhrul, Elina. Lepas tu siapa lagi? Nick. Diorang ni dapat awal sebab baru-baru ni diorang datang HQ. Diorang terus collect lah kan. So yang lain tu jangan risau sebab tim dah post out hari ni. Okay, insyaAllah akan sampai. Tadi I tengok latest update ada 80 yang dah post out. Kan, yang lain tu mungkin ada alamat tak lengkap ke apa untuk CS contact balik. Okay, macam mana nak setting volume tak dapat dengar? Boleh bantu tak korang? Dia tak tahu tu nak tekan mana tu. Bagi tahu dia nak kena tekan kat mana? Suara I macam jauh Jauh ke okey? Dengar dengan jelas? Okey kan? Jelas kan? Okay, very good. Wow, ramainya. Kita ada Azman, Arnani, Suhana, Emma, Farah, Nur Hafiza. Nampak ada Asmalina, Mankru. Hai Abang Man. Hai Wawa. Nadira, hello Nadira. Okay, I tak tahu nama siapa ni tapi nama dia Azman Arif. Tengok gambar wanita. Mungkin nama suami kot pakai nama suami. Okay, Nur Aniza, hello. Hai Fatimah. Fatimah Dropship Siti yang paling lama ni. Baru dikatakan antara yang lama lah join kan Siti Fatimah. Okay, Isra, hai Salwa. Amazing. Ramai daripada jauh-jauh ni. Kan ada yang kata dari Sabah lah, Johor lah. Oh, ada Wanku. Hai Wanku, sihat Wanku? Alright. Anda tahu tak apa sesi kita yang kita akan cakapkan pada malam ni? Siapa dah tengok poster? Apakah topik kita untuk malam ni? Kenapa yang Siti pula yang ke depan untuk nak cerita pasal topik malam ni? Because I think I'm the right person for you untuk sharing lah. Okay, tentang product knowledge. Okay, sebelum I start with product knowledge, I nak share sikit tentang I punya perjalanan ataupun cerita I berkenaan dengan product knowledge ni. Okay, you all kenal Siti. Siti buat live dekat Facebook dah sangat lama. Anda tahu Siti bukan baru tahun ni buat live, betul tak? I start daripada 2016. Masa tu usia I rasa baru 17 kot. Tengah sekolah lagi you all. I dah start buat live dah waktu tu. 17, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 21 sampai sekarang, 22. Dah berapa tahun dah tu, lama sampai 2021. So, pengalaman Siti selama bertahun buat Facebook live ni, apa yang Siti nampak? Macam sebelum ni, Siti punya pengalaman, I jual macam-macam benda. Okay? Ada kawan I tak kat sini yang pernah jual macam-macam benda? Kan, macam-macam benda korang jual lah. Sama. Kita geng dulu. Masa tengah sesat jalan. Tengah sesat jalan tu memang macam-macam benda lah nak jual. So, apa yang Siti buat is, before this, I bantu founder untuk viralkan produk diorang. Okay, I bantu mereka untuk viralkan produk. So, pegang berbagai produk tu adalah makanan I. Macam mana boleh jadi makanan I?
Sebab sebelum Siti nak pegang sesuatu produk, I akan pastikan I faham dulu pasal produk tu. Okay, sebelum I nak pegang something, contohlah I ada highlight ni. I takkan terus macam pergi kepada Facebook Live dan siapa nak beli highlight? Siapa nak beli highlight? Macam tu je. Kau rasa orang nak beli? Kan? Mestilah tidak. So, macam mana cara kita nak convince orang? So, I akan pegang kepada benda ni iaitu I akan faham betul-betul tentang product knowledge dulu. Okay, I tak nak cakap banyak, I just straightforward. Siti memang terus terang I cakap, Siti akan fahamkan dulu product knowledge. Boleh I bertukar switch saya cikgu kejap. Okay, switch saya cikgu. Okay, so I straightforward. Siti cakap kena faham product knowledge. Itu yang pertama. Untuk faham, I akan be the product. Okay, I akan be the product. Tulis perkataan ni. Be the product. Okay, bermaksud. Apa maksud be product? Be the product ni, kita bukan sekadar tahu nama produk tu. Tidak. Tapi kita kena faham betul-betul apa tentang produk ni, apa kelebihan dia, apa kebaikan dia, apa semua, and sampaikan satu tahap yang kita faham tu until benda tu macam produk ni memang dah ada dalam jiwa kita. Itulah maksud Siti macam be the product ni dalam jiwa kita, dalam hati kita. Dia punya tahap sayang tu. Okay, kita bagi contoh lah. Mungkin produk kurang jelas. Okay, ni contoh. Beza tak? Siapa kat sini yang dah kahwin? Dah kahwin? Yang dah ada suami? Okay. Suami kita seorang lelaki. Yang bukan suami dekat luar, mungkin ada kenal tak siapa-siapa lelaki lain dekat luar? Kenal. Rakan ke, siapa ke. Okay. Kawan korang dengan suami korang, of course, adalah walaupun diorang sama-sama lelaki, tapi korang faham dia sangat jauh beza. You faham? Kalau orang luar, you just faham mungkin nama dia, umur dia, duduk mana, perangai dia sikit. Itu je lah mungkin you faham kalau dia kawan you. Kalau dia bukan kawan, mungkin you kenal kat TikTok, kenal nama dia je. Atau apa yang dia tengah viral. Mungkin dia viral sebab perut dia buncit, contoh. Kan? Tapi suami you sangat kenal dia. You sangat tahu dia macam mana. Ini yang I maksudkan tentang I akan be the product and I akan betul-betul faham tentang benda tu sampai dia melekat dalam hati I. Jadi bila benda tu dah melekat kat hati I akan bersemangat lah nak cerita. Okay, I akan sangat bersemangat untuk nak kenalkan kat orang. Okay, first, I cakap dengan you mana-mana produk datang kat Siti dulu, apa yang I buat adalah, I akan tengok, saya akan cakap, apa kelebihan produk ni berbanding dengan produk lain? Tulis, itu soalan yang you all kena jawab. Apa kelebihan produk ni berbanding dengan produk lain? Itu satu soalan I akan tanya. Yang kedua, ni soalan Siti tanya dekat founder tau. Sebab dia bagi Siti, dia suruh Siti promote. Kau ingat aku nak senang promote, maksud Siti senang-senang promote tu, kan aku promote tak jadi, kau marah aku. Jadi aku kena tahu benda ni semua. Ni contoh. Okay, so Siti tanya dia, kenapa I kena beli produk you? Okay, I cerita daripada pengalaman tau. Pengalaman Siti, banyak founder, okay, ataupun mana-mana agent atau mana-mana stokis, bila kita tanya kenapa you kena beli produk kita, apa kelebihan, dia akan bagi 1001 kelebihan. Okay, contoh ada minyak, mana minyak panas. Oh ni untuk apa ni? Oh ni bagus ni Kang, kalau sakit urat semua boleh, tiba-tiba sekejap lagi sakit perut pun boleh, kalau segugut sembelit pun boleh, semua benda dia cakap boleh. Lepas tu sekejap lagi tiba-tiba kan dia cakap, oh kalau mata pedih kan, boleh sapu kat sini, dia elok, boleh hilangkan rabun. Macam tak kena mengena je, kau faham tak? Sebab kan you nak jual sangat benda tu, then you pegang, you cakap macam benda ni boleh selesaikan 1001 masalah. Itu silap. Okay, silap. Jangan sesekali janji macam tu. Kebanyakan orang, dia akan keluarkan kelebihan dia tu terlalu banyak, end up customer takkan beli. Okay, I tanya you all sekarang. Okay, kita praktikal. Siapa tahu white kiss ni untuk apa? Come on. Tell me, white kiss ni untuk apa?
Dia boleh untuk apa? Apa kebaikan dia? Okay. Shazlina, bersihkan gigi, replak dan stain. Memutihkan gigi. Bagus? Bagus? Very good. Okay. Alright. Bersihkan gigi, hilangkan stain plak, memutihkan gigi. Menjatuhkan karang tu tidak. Jangan salah faham. Okay. Dia tidak, mana-mana produk pun tidak dapat menjatuhkan karang. Okay, dia tidak boleh bersihkan karang gigi. Kalau ada customer yang cakap saya punya karang gigi jatuh tu, itu probably mungkin kebetulan benda tu jatuh. Okay. Tapi dia mungkin ada lagi baki-baki karang gigi yang melekat kat gigi. So biasa I akan advise untuk customer buat scaling dulu. Okay, ada ke seller yang macam ni? Kan? Dia suruh refer doktor dulu apa semua. Kebanyakan orang macam mana? Kebanyakan orang terlalu nak duit sangat. Inilah masalah. Masalah terlalu nak duit sampai tak fikir untuk customer. Tak fikir pun kebaikan customer. Tak fikir pun benda tu jadi ke tidak. Okay? Very good. Okay. So kalau you all nak tahu sebenarnya, okay, kalau you all nak tahu banyak sangat orang buat mistake adalah part ni. Okay, bila orang tanya dia akan copy kelebihan tu banyak-banyak, bagi. Itu kesilapan lah sebenarnya. Okay, on-site product knowledge, you tak boleh buat benda tu. Saya biasanya fokus kebaikan customer, Syafiq. Yes, kita kena fokus kepada apa masalah customer tu. Okay? Kena fokus kepada apa masalah pelanggan tu. Dia nak apa? Majority Siti jumpa kebanyakannya. Okay, ini secara fakta. Anda tulis ni. Secara fakta, 10 orang dewasa, 9 daripada mereka ada masalah gigi. Macam-macam jenis. Okay? 9 So maksudnya mungkin ada seorang je lah yang okay gigi dia. But 9% ada masalah gigi. Okay? I tak cakap semua ni masalah sebab gigi kuning. Tidak. Tapi macam-macam jenis. Okay? Ada yang berlubang lah. Ada yang gigi reput lah, patah lah. Macam-macam lah. Kebanyakannya berlubang. Okay? Kebanyakannya berlubang. Gusi berdarah. And then gusi bengkak. That is common. Betul, saya sendiri pun ada masalah gigi. See? Siapa kat sini tak pernah gigi berlubang? Tipulah. Siapa pernah gigi berlubang? Ada masalah gigi berlubang. Nampak? Ramai ni, ramai. Semua angkat tangan. I sendiri pun pernah ada gigi berlubang. Kan? Kita sendiri pun pernah ada gigi berlubang. So, kita punya market ni sangat besar. Tapi jangan tamak. Perkataan dia jangan tamak. Kita main pada area whitekish. Fokus dia adalah kepada siapa yang nak gigi putih, bersih dan tak ada bau mulut. Itu fokus kita. Gigi putih, bersih dan tak ada bau mulut. 3 ni je. Baru je kena tampal Abi. Alah kesian Abi. Dulu banyak gigi saya berlubang. Tengok. Kan? Kesian Anne. Okay. So, itulah fokus pada whitekish. So, sebelum I nak start cerita pasal whitekish ni dulu, I nak you faham. Banyak customer, majority sepanjang Siti jual whitekish hampir setahun ni, Siti tengok kebanyakan yang PM nak beli whitekish sebab diorang nak selesaikan masalah gigi kuning. Korang sebagai dropship layan customer, betul tak apa Siti cakap? Kebanyakan diorang PM korang sebab diorang nak selesaikan masalah gigi kuning diorang. Betul ke tidak? Betul kan? Majority semua PM. Tak ada pun seorang yang cakap, saya tak nak gigi putih. Tak nak. Tolong saya nak beli produk ni sebab saya nak gigi maintain kuning. Tak ada. Kebanyakannya semua nak gigi putih. 99.9% majority nak gigi putih yang PM produk whitekish. Jadi, okay. I nak you faham. I akan go kepada 3 topik. Okay. Pertama, boleh buka slide? Admin. Kita pergi pada topik malam ini. Ini adalah 3 benda yang I akan share dengan korang. Okay. Where's the slide? Ada nampak slide tak? Ke admin tak ada ni? Mana admin? Korang tercari-cari mana slide?
Tak ada. Okey, jap. Kita tunggu doang. Siti, kalau gusi pecah-pecah boleh pakai white kiss tak? Gusi pecah? Oh, lemak pecah macam mana tu? Gusi ke gigi? Nak faham tu beza dia. Okay, we go for the topik malam ni. Tiga perkara ni I akan ceritalah. So first is jenis makanan yang boleh kuningkan gigi. Okay, I nak you all faham. Ini adalah jenis-jenis makanan yang boleh kuningkan gigi. Kenapa kena faham? Pertama adalah bila you tahu makanan ni boleh kuningkan gigi, you boleh guna untuk marketing. Masa you buat video ke ataupun you nak posting iklan ke, you boleh kepada target audience orang yang sukakan makanan-makanan ni. Okay, contoh, siapa suka minum kopi? Ni contoh siapa suka minum kopi dan mengalami masalah gigi kuning? So dia boleh jadi iklan. Yang kedua, bila customer beli dan customer kata, kenapa gigi saya jadi kuning balik? You boleh jawab based on jenis makanan ni. Adakah sis lepas daripada buat whitening, sis makan makanan ni? Kalau ada, probably benda tu akan jadi kuning balik. Tak adalah jadi, anda jadi dropship yang nanti bila customer kata, kenapa gigi saya kuning? Jeng. Aku dah tak tahu nak jawab apa. Mati kan macam tu. Jangan jadi macam tu, okay? Alright. Jom. Yang kedua adalah apa? Siapa yang komen ni? Shikin. Tak ada perubahan apa pun. Cuma perubahan pada duit je. Agak berkurang sikit. Shikin, perubahan yang macam mana yang you nak tu? I akan sharekan kat sini. Okay? Yang kedua adalah gaya hidup yang boleh kuningkan gigi. Okay? Gaya hidup ni lifestyle. Apa yang diorang selalu buat yang boleh menyebabkan kuning. Okay? Yang ketiga adalah I akan pergi kepada 5 jenis gigi yang confirm tak boleh putih. Ini memang ada Korang kena tahu memang ada 5 jenis gigi ni memang confirm tak boleh putih. Kalau contoh nanti kan bila ada customer korang PM kenapa tak putih apa semua, cuba check balik adakah dia dalam kategori ni. Okay? Faham tak? Atau sebelum you nak convince dia, you dah boleh tanya siap-siap. Adakah gigi sis tu yang bahagian kuning tu sebabkan ni. Sekejap lagi I akan tunjuk. Siapa kat sini yang tak tahu lagi ada gigi yang tak boleh putih? Siapa tak tahu? Anyone yang tak tahu? Atau daripada tiga topik ni pun ada benda yang korang tak tahu? Siapa tak tahu? Ramai tak tahu ni. Itulah sebabnya kenapa Siti buat session malam ni. Penting take note pastikan anda tulis. Dengar cakap Siti, kalau tak tulis korang rugi. Sebab bila you tulis, you boleh refer balik. Kalau you tak tulis, lepas tu customer tanya, lepas tu you tak ingat, nanti you tanya kita, kan? Yes, kita boleh bagi tahu, tapi kesianlah kat you lambat lah. You lambat, customer dapat lambat respon, end up, customer tak beli, padan muka you. Kan? Customer tak beli, padan muka you lah. Tak faham topik yang kedua tu. Okay, jom kita mulakan on the first topic. Okay, kita akan pergi kepada makanan dulu. Jenis-jenis makanan yang akan menguningkan gigi. Bukan kesian customer. Kesian dekat dropship tu. Sebab customer tu cakap lambat sangat. Saya pergi beli dengan dropship lain lah. Kan? Okay. So ni dia. Pertama sekali adalah makanan yang boleh kuningkan gigi atau minuman yang boleh kuningkan gigi adalah teh dan kopi. Next. Okay, next. Wine merah. Siapa yang suka bahasa Inggerisnya wine? Gitu. Minum wine ni pun boleh menyebabkan gigi akan jadi berwarna ataupun kuning. Okay, dia boleh jadi berwarna ataupun kuning. Sebab dekat dalam ni dia terlalu banyak pewarna. Wine ni pun ada jenis yang halal kan? Bukannya, I pun kadang-kadang I beli juga minuman wine ni. Yang jenis halal lah. Jangan korang beli yang tak halal kan? Next. Ini boleh menyebabkan gigi kuning Seterusnya Coca-Cola. Baru tahu Coca-Cola boleh menyebabkan gigi berwarna. Ini semua apa yang Siti cakap ni adalah informasi daripada doktor. Bukan I search kat Google. Tak. Daripada doktor sendiri. Yes. Next. Minuman bergas exactly. Bukan setakat Coca-Cola tapi yang lain-lain pun sama juga. Because ada banyak pewarna. Okay, seterusnya. Alamak, aku ingatkan jus buah sihat.
memanglah sihat. Dia memang bagus. Tetapi dalam jus buah ni juga, dia akan memberi impact pada gigi kita, akan ada colour. Staining tu akan start melekat. Macam kita tengok kan dekat dalam gambar ni, ada berries. Berries ni mewarnakan gigi. Lepas tu, like say macam carrot. Lepas tu ada lagi yang paling mewarnakan gigi adalah dragon fruits. Dah dapat tangkap dah tulis Boleh, kita go next. Okay, jus buah. Lepas tu, sos tomato. Ini semua makanan yang biasa kita makan setiap hari. Kan? Mana ada satu pun yang tak ni? Sos tomato, sos cili pun sama juga. Dalam dia punya kategori juga. Next. Okay, we go next. Curry. Siapa cakap tadi makan curry? Prema. Indian. Kan? Seorang-seorangnya Drakshi Indian kita. Dia cakap makan curry. Yes, orang India, diorang suka sangat makan curry. Itu favorite diorang. Dan curry ni sebenarnya akan efek pada gigi kita. Semua yang makanan sedap-sedap mesti buat gigi kita kuning kan? Okay. Jom. Bagi I habiskan dulu dekat 4 makanan ni. Lepas tu sekejap lagi I bagi tahu apa makanan yang sepatutnya makan untuk gigi tak kuning. Dan apa cara untuk kita kekal boleh makan juga makanan-makanan ni. Yang boleh kuningkan gigi ni. Tapi kita makan tanpa rasa bersalah. Sekejap lagi I akan share. Okay, next. Okay, cuka. Cuka balsamik. Macam tu ke ejaan dia? Hari-hari makan ni Rosyadi dah kata. Okay, ni cuka. Cuka ni pun boleh menyebabkan gigi berwarna. Okay. Next. Kicap soya. Kicap soya. Nampak tak tu? Yes, kunyit pun boleh juga. Ini antara dia. Malam ni I share. I tak share semua. Next. Okay. Ni last one. Jenis makanan yang boleh kuningkan gigi adalah buah berry. Tadi I cakap buah berry kan? So yes, berries memang sangat colourful. Kalau kita pegang berries, picit dekat jari pun warna dia tu melekat kan? Macam tu juga dekat gigi kita. So basically makanan, benda-benda yang berwarna ni bila kita sentuh, kena kat baju kita, susah nak hilang. Macam tu jugalah bila kena kat gigi kita. Dia akan senang melekat benda tu. Okay. Off kejap slide, I nak share. Apa benda yang you sepatutnya makan untuk gigi langsung takkan bertukar kuning. Okay, makanan yang takkan mengalirkan kuning balik gigi you adalah bihun sup kosong dan air kosong. Aduh, sanggup ke? Bihun sup kosong, air kosong. Memang tidak sanggup. Takkan sanggup punya korang kan? Jadi, macam Siti lah. Saya cakap, okay. You nak makan apa, you makan lah. Tapi you kena faham. Nanti dia akan kuning balik. So, untuk makan tanpa rasa bersalah, white quiche baru 100.5. Kan? You boleh pakai benda tu sebulan. Atau you boleh simpan pun. Bulan ni you pakai 3 strip. Bulan depan you pakai lagi 2 strip. Yang penting you nak putihkan balik colour dia. Faham tak? Bila dia dah kuning, tampallah balik. Dia bukanlah berwarnakan gigi ni ibarat kita makan sekali je dia terus berwarna. Tak. Dia adalah kita makan benda tu secara kerap bertahun-tahun. Itu yang menyebabkan dia akan berwarna. Atau berhari-hari. Contoh kita minum kopi pekat lah. Try minum straight 7 hari. Confirm gigi akan tukar colour. Okay? Jelas? Kalau ada yang sanggup nak jimat duit, makanlah bihun sup dengan air kosong hari-hari. Mau muaknya. Okay. Yes. That's what I cakap. Kalau macam contohlah, kita pergi buat whitening. Siapa tahu berapa kos whitening dekat klinik? Pergi buat whitening kat klinik, berapa anggaran harga? Siapa pernah tanya? Pernah tanya dengan mana-mana tempat tu buat whitening? Ada yang kata 300 kot. Kod tu bukan jawapan pasti. I nak pasti daripada anda yang pernah tanya. Siapa yang pasti? Dia pernah tanya dengan klinik, berapa harga whitening? Wina kata 1,800. 2K saya dah pernah tanya. Swasta 800, 700, 800. Yes, average tu harga dia. Dan sebenarnya dia boleh pergi sampai 2,000 untuk sekali whitening. Sekali whitening. Baru korang tahu kan? Jadi kena tulis. Benda ni pun korang kena tahu. Berapa harga whitening kat pasaran. Supaya nanti you senang nak cakap dengan customer.
Nampak tak? Selalunya whitening dekat klinik murah. Yang murah ni tak tahan lama. Betul? Ada yang murah. I pernah tengok tau. Yang murah lebih kurang sekali treatment 200.5. Tapi bukan klinik gigi rupanya. Alah, macam orang pergi buat veneer fake tu. Kan? Dia pergi satu tempat, bukan klinik. Tapi dia macam beauty kan. Orang tu ada ambil sijil bahagian beauty. So dia pergi buat benda tu. Tapi memang I cakap dengan you, efek daripada tu ramai yang cakap gigi diorang start rasa sangat nyilu. Sangat nyilu. So tak bagus lah. Bila kita pergi klinik yang sah pula, harga kemai mahal. Betul? Okay. Ada customer saya buat 390. Tak tahulah tu yang original ke tidak. Sebab kalau yang klinik normally paling murah pun pernah saya tengok 500 lebih ke 600 macam tu. Tu paling murah sekali. Sekali treatment. Okay, next. I nak share dengan korang. Okay, tu untuk bahagian makanan. So, kalau kita buat whitening sampai 1,800. Lepas tu, selepas sebulan, 2 bulan gigi kita kuning balik. Kau rasa orang tu nak pergi patah balik jumpa dengan klinik gigi buat treatment lagi sekali, sanggup ke dia? Kan? 1,800 lepas 2 bulan nak kena buat lagi. Dengan white kish hanya RM150 sahaja dan mereka boleh buat whitening tu secara kerap. Kan? Cuba kira kalau let's say sekali treatment 1,800 sekali. Sehari je pergi lebih kurang 45 minit macam tu. 1,800 kalau kita bahagi dengan harga white kish. Diorang boleh pakai probably 12 bulan. Setahun. Yang untuk setahun. White kish untuk setahun. Kalau pergi whitening hanya sekali saja 45 minit. Itulah kenapa Siti sangat faham tentang product knowledge. Itulah yang kenapa Siti boleh convince orang untuk beli harga 150. Banyak dropship tak boleh convince orang untuk beli 150 sebab anda tak faham value produk tu. Nilai sesuatu produk tu. Value dia Kan? Macam mana kita bagi orang clear tentang value. Oh, baru faham. Wah, baru faham Kaisara. Alhamdulillah, faham. Yang lain okey Kadang-kadang risau tengok wajah korang. Risau tengok. Risau kadang-kadang Risau, takut cikgu ajar anak murid. Nanti anak murid tak faham. Risau cikgu. Kan? Belum lagi kalau cikgu ajar korang buat live. Memang meninggal korang. Tak adalah. I tak plan untuk ajar you all buat live. Tapi kalau ada yang berminat nanti boleh PM tepi. Kan? Kalau suruh ajar buat live. Oh, tidak Cik Siti. Sanggup meninggal daripada kena buat live. Ya, betul. Fakta mengatakan orang takut untuk menjadi public speaker adalah diorang lebih, apa orang kata, daripada takut mati dengan takut naik stage. Naik stage lagi tinggi ketakutan dia. Kan? Takut buat live nanti takut kena kecam. Minat buat live, minat je tak guna. Kalau tak buat. Buat video pun takut. Tu. Nampak tak? Slowly lah, by progress. Apa pun korang kena belajar. Oh, banyak. Dia kata kat sini, selama ni tak tahu pula fruit boleh kuningkan gigi. Ingat bagi kita sihat je. Dia ada kelebihan dia, tapi ada kelemahan dia pada gigi itu je. Contoh macam kita makan buah orange. Bagi anda yang tak tahu, bila kita makan buah orange, bila korang makan kan buah orange tu, dia ada asid tau. Bila asid tu, dia boleh menyebabkan nanti gigi kita ni, dia jadi lembut. Dia macam, bukanlah lembut yang korang tiba-tiba pegang gigi korang, jadi jelly lah. Tak ada lah. Cuma, gelak hati. Cumanya, bila korang pegang korang punya gigi, kita pegang tak rasa, tapi keadaan gigi kita tu akan jadi sedikit lembut dan senang untuk kalau kita lepas daripada makan, kita terus gosok gigi, dia akan cepat senang terhakis. Macam tu. Sebab tu kenapa doktor kata lepas kita gosok gigi, gapkan 30 minit. Okay. Jom kita pergi slide yang seterusnya. Jom kita pergi slide yang seterusnya, kita tengok apa. Okay, yang seterusnya adalah gaya hidup yang boleh kuningkan gigi. Okay, tulis ni. Jangan kata nak buat live, nak buat voice call dengan customer pun nervous. Tak payah, korang kalau takut tak apa. Korang belajar ni je. Siti percaya tak semua orang yang berani untuk buat live ni. Kang, I suruh semua buat live kan meninggal korang. Okay, next. Gaya hidup yang boleh kuningkan gigi adalah
Ew, but it's reality. Oh my god. Tengoklah gigi dia. Merokok atau penggunaan tembakau. Tak kisahlah merokok tu di blend ke, downhill ke, kan? Ada abang-abang kat sini, kalau merokok memanglah dia akan bagi efek macam ni. Okay, gigi akan start jadi. Kalau you all tengok dekat gigi dia jom kita tengok. Berani tengok tak ke geli semua? Okay, geli. Tak berani tengok. Okay, dekat gigi dia tu, yang warna brown colour tu adalah stain. Stain. Okay, yang brown colour, warna coklat tu stain. Bahagian yang dekat dengan gusi dia tu adalah karang. Itu beza dia. Okay, karang. Lepas tu dekat bahagian yang dekat dengan gusi dia, dia macam ada yang atas dia adalah lapisan yang lembut. Yang lembut lagi tu, itu kita consider dia sebagai plak. Bagi yang tak faham, apa beza karang dengan gigi berkarang? Karang dengan gigi berkarang tu samalah. Tapi beza karang dengan plak, karang ni dia dah jadi macam batu. Dia dah jadi macam batu. Kalau tahi gigi tu masih lembut, sederhana, okay, boleh hilang. Itu plak nama dia. Okay, next. Kita pergi yang seterusnya. Merokok atau mengunyah tembakau boleh menyebabkan, boleh mengotorkan gigi lah. Okay, boleh take note tu. Seterusnya adalah gaya hidup yang boleh menggunakan gigi adalah kita kurang jaga kebersihan gigi. Ayo. Okay, tengok keadaan mulut dia pun. Ini reality ni. Korang bayang ke? Kalau macam ni, betapa berbaunya mulut dia. Kita ada gigi berlubang sikit pun mulut bau busuk dah macam longkang dah. Kan? Dia punya busuk kalau, ya betul. Bila gigi kita berlubang, penuh dengan kuman tau. Itu yang mulut berbau tu. Ni dia. Keadaan kebersihan gigi yang kurang. Tak berus gigi, tak floss, tak jaga. Okay? Alright, next. Okay, inilah perkataan dia adalah kita lupa untuk flossing dan menggosok gigi boleh menyebabkan plak dan sisa makanan bertambah. Bila plak dan sisa makanan bertambah, tak floss, tak gosok gigi, end up jadi karang gigi. Bila jadi karang gigi, gusi senang berdarah. Tulis ni, bila ada karang gigi, gusi akan mudah berdarah. Okay, dia akan mudah berdarah. Lepas tu gusi akan bengkak. Kadang-kadang boleh bernanah kat gusi. Okay. So yang seterusnya, ini adalah contoh gambar gigi yang berpenyakit lah. Okay, ni ada masalah. Ada penyakit gusi, ada penyakit gigi juga. Kalau kita tengok penuh karang gigi dia. Okay. Alright. Faizal, can we play slide 5 jenis gigi yang tak boleh putih? Kita playkan video. Korang ready tak nak tengok 5 jenis gigi yang tak boleh putih? Tak boleh diputihkan. Walaupun dia bayar 1,800 untuk whitening kat klinik, tapi memang tak boleh putih. Sebenarnya klinik gigi pun ada risiko juga. Diorang pun ada risiko yang bila patient datang buat whitening, ada risiko yang mungkin tak jadi. Memang ada risiko. So kita akan playkan. So please make sure korang take note apa yang doktor bagi tahu supaya korang tahu nak explain dengan customer nanti. Okay, jom kita playkan video sama-sama dengar. Kalau you all boleh dengar dengan jelas, nanti korang komen dekat ruangan komen tu. Lengah dah. Kita sama-sama Elena. Stretching. Boleh ulang tadi Siti tak sempat salin. Bahagian mana? Kejap. Jangan play dulu. Bahagian mana Hati yang tak sempat salin? You tak sempat salin bahagian mana? Paldan? Apa paldan tu? Apa dia paldan? Oh, plak dan tahi gigi. Okay, plak dan tahi gigi. Dia senang melekat kalau kita tak bersihkan. Okay, jom kita playkan video. Let's start. Dengar dengan fokus Take note everything.
Silakan Faizal. Amboi, ramainya duk search nak putihkan gigi. Korang jangan bazirkan duit korang tau. Tengok dulu ni, Siti nak share dengan korang 5 jenis gigi yang confirm tak boleh putih. Jom tengok. Doktor, I nak tanya something lah. Ya, Siti. Okay, actually, I tengok banyak sangat produk pemutih gigi dekat luar dan mereka claim produk diorang ni boleh putihkan semua jenis gigi. Tapi adakah benda ni betul, doktor? No, tak betul. Actually, kalau ada company ataupun produk yang claim mereka boleh putihkan semua gigi, menipu. Menipu, dah tahap menipu dah. Okay. Sebab dekat general ada 5 jenis gigi yang memang tak boleh diputihkan. Wow, baru kita tahu ni. Tak pernah tahu before this Seriously, Yes. even Siti pun tak tahu ada jenis gigi yang memang confirm tak boleh putih. Yes, ada 5. 5. Okay, kita jom pergi kita yang tengok. pertama. Yang pertama seperti ini. Okay. Wow. So untuk gigi yang macam ni, apa yang Siti nampak sebenarnya? Asal gigi dia macam bahagian atas like ada kuning-kuning and then bahagian bawah dia macam Lucina pun ada. Okay. So it's not wrong. Okay, ramai public ataupun community mungkin akan nampak benda yang sama apabila nampak gigi ni, di mana mereka nampak gigi dia kuning. Tetapi sebenarnya keadaan ni bukan gigi kuning, tetapi dia jenis kelabu kehijauan. Kelabu seperti bawah ni. Yes. Oh, bukanlah Lucina sebenarnya. Bukan Lucina. Tetapi ramai orang mungkin dia tengok cermin ke tengok kawan dia, dia tak boleh bezakan whether gigi dia kuning ataupun kelabu ni. So gigi jenis ni kita panggil tetracycline staining. Oh, tapi jarang lah I tengok ada orang gigi macam ni. I think tak ramai sangat kot. Tak ramai ataupun tak perasan. I boleh Yes, jadi tak perasan because you are not, how to say, we are not used to nampak gigi yang normal macam mana. Oh, okay. So untuk like tetracycline staining ni, tetracycline staining ni dia terjadi sebab seseorang tu ingest ataupun dalam badan dia ada antibiotik ni pada dos yang sangat tinggi ataupun dia makan ubat ni pada duration yang sangat lama. Dia ambil antibiotik tu and then benda tu boleh effect to menyebabkan days. keadaan macam ni. Okay, faham. Maksudnya tak ada lagi gigi dia lahir-lahir memang macam tu, tapi disebabkan oleh badan dia tu menerima banyak sangat antibiotik, mungkin dalam masa yang jangka panjang atau dos yang tinggi. Yes. Salah satu contoh mereka yang mungkin makan antibiotik ni adalah seperti mereka yang ada masalah kulit acne. So mereka jumpa doktor kulit, then doktor prescribe dia antibiotik ni. It is okay untuk dia punya kulit, tetapi akan ada side effect seperti ini. Menarik doktor, menarik. Yes. Seriously. Okay, so yang kedua doktor, gigi yang macam mana yang tak boleh diputihkan? Gigi kedua yang tak boleh diputihkan adalah seperti gambar ni, di mana kita panggil dia fluorosis. So kalau Siti nampak lain sekali, apa yang nampak lain daripada gambar ni? Asal kenapa gigi dia macam nampak ada kuning-kuning, layer-layer dah macam marble dah. Betul. Mungkin ramai dia pergi ke klinik minta doktor putihkan gigi dia sebab dia fikir ada tumpuk-tumpuk kuning ni. Tetapi sebenarnya masalah dia adalah tumpuk-tumpuk putih tu. Oh, so silap lah. Jadi rupanya yang bukan kuning gigi tu normal, yang tumpuk putih tu yang tak normal. Okay, so tu adalah tumpuk berbeza lah, bukan gigi dia. Yes, keadaan ni adalah sebab fluorosis, di mana badan dia macam tadi ada increase amount of fluoride. So benda ni terjadi, dia start daripada budak kecil yang biasanya masa dia berus gigi, dia curi-curi telan ubat gigi yang ada perisa. Perisa apa yang you pernah try dulu? Okay, I masa kecil-kecil I tak ingat lah. Mungkin strawberry, I think. Strawberry, I ingat pisang lah. Banana, I ingat strawberry. Basically orange, these are the common flavors yang ada. So budak biasa dia akan curi-curi telan sebab sedap. Tetapi ubat gigi biasanya ada fluoride. Kalau terlalu tinggi, dan gigi dewasa dia tengah tumbuh, then dia akan menyebabkan kacau lah in terms of dia punya growth and menyebabkan tumpuk-tumpuk yang macam ni. So berapa ramai actually yang ada masalah fluorosis ni doktor? Okay, kalau kita guna data Amerika, setiap 4 orang ada seorang yang ada keadaan macam ni. Tapi mungkin tak seteruk ni,
Tetapi ada mungkin dia mild, moderate atau severe. Ni adalah ramai. contoh moderate. Okay, so dia ada yang putih sikit, ada yang Yes. Kenapa yang last part ni dia macam sampai dah jadi Ada brown. brown Okey, colour. kalau kita tengok yang last yang ada brown ni dia kira severe lah. dah teruk lah. Dia ada fluorosis tambah staining biasa. Okay. Yes, betul, So dia betul. tak boleh buat whitening ke macam mana doktor? Sebenarnya kes macam ni you boleh buat whitening. Lepas you buat whitening, gigi you akan nampak lebih terang. Tetapi tumpuk tadi tu masih akan muncul sebab bahan pemutih tadi dia tak tahu bezakan antara bahagian kuning dengan bahagian putih. So bahagian kuning tu akan jadi putih beberapa shade, tetapi bahagian putih tu akan jadi lebih putih. So tumpuk perbezaan warna tu masih ada, tetapi secara keseluruhan lebih terang. Okay, so dia boleh lah buat whitening. Cuma dia akan daripada you terkejut. lah kan. Yes, Terkejut lah, kadang-kadang betul, ada setengah pesakit lepas dia buat whitening dia terkejut. Doktor, kenapa gigi saya bertumpuk selepas whitening? Betul. Sebenarnya gigi dia memang bertumpuk sebelum, cuma tak perasan. Okay, so boleh je, no problem. But then you sendirilah, adakah you okay dengan bentuk tu? Dia punya tumpuk fluorosis tu doktor, berapa lama? Adakah dia tak boleh hilang selamanya, akan bertumpuk macam tu ataupun how? The good news is kalau jenis yang fluorosis ni kalau you buat whitening biasa dia reversible. Lepas dalam 2 hari dia akan tone down sikit. Maksudnya boleh hilang lah. Yes, Okey yes, lah yes, tu. yes. At least nampak sikit putih kan. Yes. So ni tak teruk sangat lah doktor. This one is still reversible. Tapi cuma dia lebih kepada ramai yang Tak shock, selesa. terkejut bila nampak keadaan ni and tak happy. So that's why kita kalau boleh kita sarankan mereka yang tahu memang keadaan you severe fluorosis, better you don't do. Alright. So yang ketiga doktor? Okey, ketiga kalau kita tengok gambar ni, yang hitam ni adalah 2. It's either jenis ada berlubang, gigi berlubang sampai hitam, ataupun Ingatkan sebab kena makan ulat tu. mungkin ataupun dia jenis yang pernah ditampal menggunakan tampalan hitam di mana Okey. kita panggil amalgam. Amalgam. Amalgam ni masa dulu-dulu ramai yang guna tampalan guna jenis ni sebab dia lebih kuat. Oh, okay. Tetapi dia nowadays punya dah putih lah kan. Nowadays most of the patient and doctors pun suka jenis yang putih. So kalau mereka yang ada lagi ni dalam mulut mereka, keburukan dia adalah dalam amalgam ni dia ada tin ion di mana dia akan stainkan gigi-gigi kita. Kan dia warna grey kan, dia warna Yes. hitam. So gigi kita pun akan kena stain. Kena, dia macam kotor lah. Yes, dia akan kotor daripada dalam sebab tampalan kan kita biasa buat dalam. So dia punya grey tu akan serap masuk ke dalam gigi. Oh my god. And biasanya pemutih gigi kita akan putihkan daripada luar. So yang ni daripada dalam. So that's tak why dia tak function. kena. Yes, correct. Alright. That is the third one. Yang keempat. Let's Okay, go. yang keempat adalah apa yang Siti nampak dekat Siti? Kenapa gigi dia ada satu jadi warna Lain kan? warna macam apa grey color something. Dia grey What ataupun happened? brown a bit. Brown So lah. kalau you tengok dekat sini, semua gigi dia normal, kecuali satu gigi depan ni yang nampak brown ataupun grey. Betul. Takkanlah you minum, you makan satu gigi tu je yang kena. Mesti Gigi dah lain tak semua kena. kan? Yes. Ini keadaan ni adalah basically because of trauma ataupun gigi yang pernah buat rawatan akar. Gigi pun ada trauma Yes, doktor? trauma maknanya kalau mereka masa kecil terjatuh ke, terlanggar ataupun tertumbuk ke, di mana gigi tu akan sebab tekanan ataupun trauma tu, gigi tu start akan mati dan dia berubah warna. Siti ketawa sebab dulu kecil-kecil baring, lepas tu pop jatuh telefon dekat gigi, patah. Nasib baik dah patah. Kalau dia ada lagi, I think dia dah trauma dia akan dah. start berubah warna. So keadaan ni kalau kita combine dengan point tadi, dia adalah hitam dalaman. So pemutih gigi daripada luar tu mungkin tak kena. I see. So those are the 5 types of gigi yang kalau you buat pemutih whitening pun mungkin tak jadi. Yang kelima ada dok. Tadi kita berempat. The 5 dengan 4 sama. Trauma dengan almost the same. trauma Dengan rawatan akar, gigi yang buat rawatan akar. Sebab gigi yang buat rawatan akar ni sama mati juga. So doktor dia jadi akan sama lah buat warna treatment. So dia punya tampalan yang doktor guna ataupun dia punya simen yang doktor guna tu kadang-kadang akan menyebabkan ada staining sikit. So it's almost the same tapi dia related. So itu ada 5 jenis gigi yang memang confirm tak boleh diputihkan. So korang boleh check out, tengok gigi korang. Macam mana, ada tak benda tu semua? Ada macam apa yang kita sebutkan di dalam golongan tadi kan? Kalau tak ada, korang dah boleh start cari produk pemutih gigi anda untuk putihkan gigi korang. Salah satunya
awak boleh cuba Whitekish. Alright, so thank you so much doktor for sharing Thank today. Kita jumpa lagi di segmen yang seterusnya. Pastikan anda jangan lupa like, comment dan share video ni. Kemudian pastikan tengok lagi video-video seterusnya dalam segmen Tanya Doktor yang dibawakan oleh Whitekish. Okay. Alright. Okay ke korang? Ada yang sangkut ke? Tadi ada yang tak dapat nak tengok Lain sangkut. Boleh dengar dengan jelas you all? Okay, kejap. I nak buka balik. Okay, on the first punya tadi. Doktor bagi tahu tentang gigi yang sakestra tu kan. Staining. Okay, staining yang tu. Sekejap, mana gambar dia? Ada beberapa gambar yang I tak dapat dekat sini. Tapi kalau korang tengok video tu, ada actually dalam grup cara memutihkan gigi. Video tu ada. So, anda boleh refer balik lah. Ini adalah 5 jenis gigi yang tak boleh diputihkan. Okay? Alright. So, I nak tunjuk korang sikit. Bagi customer yang mana yang beli Whitekish, ada some of them yang mengalami masalah fluorosis ni. Nombor 2 doktor bagi tahu tu. Okay, kebanyakannya lah ada juga. Okay, kadang-kadang daripada 20 customer mungkin ada 3 orang yang ada masalah fluorosis ni. Atau lebih sebenarnya. Okay, kalau di negara mana hari tu doktor ada bagi tahu daripada 4 orang, 3 orang ada masalah fluorosis. Tapi bukan kat Malaysia lah. Yang itu adalah kajian di luar negara. Okay. So, I nak tunjuk dekat anda semua. Ini adalah contoh gigi yang ada fluorosis. Okay. Contoh gigi yang ada fluorosis. Dia ada tompok-tompok putih dekat gigi. Mungkin dekat sini tak berapa nak jelas. Tapi kalau you all search dekat Google, fluorosis ni dekat gigi dia tu ada macam tompok-tompok. Kalau orang kata dia tompok kuning. Ataupun dia tompok putih lah orang cakap kan. Tompok-tompok putih. Macam tu. Bila dia buat whitening, tompok putih tu akan lebih terang. Sebelum daripada tu dia tak nampak tompok putih tu. Tapi bila dia buat whitening, dia akan lebih terang tompok putih tu. So dia kata kenapa bila saya pakai whitening booster, putih saya tak rata. Nanti korang dah tak tahu nak jawab dah. So cakap dengan dia, normally I akan cakap, yes gigi awak macam tu. Nampak ada juga. Okay, siapa kat sini yang pakai Whitekish booster and dia nampak macam ada tompok putih? Siapa ada nampak? Nur Nadia pun ada tompok. Saya ada tompok tu. Ramai. Sebab kenapa Gita pun ada tompok putih tu? Sebenarnya tompok putih tu adalah kesan sebab gigi kita ada berlebihan fluorosis. Okay, fluorosis ni datang daripada kita punya ubat gigi yang ada fluoride. Kecil-kecil mungkin kita suka makan ubat gigi atau kita suka pakai ubat gigi berlebihan. Kadang-kadang telan saja. So, benda tu boleh menyebabkan ada fluorosis. Okay, fluorosis tak boleh hilang dengan cakul. Tak boleh. Okay, so fluorosis ni memang basically dia memang tidak dapat dihilangkan dengan whitening ke apa ke. Cumanya bila diorang buat whitening, diorang nampak gigi diorang tompok putih tu keluar. Dia maksudnya baguslah. Dia nampak kesan pada gigi dia tu lebih putih. Maksudnya benda tu berkesan. Nampak putih. Cuma dia kena faham yang tompok putih tu akan hilang dalam masa terdekat. Dalam masa 1 ke 2 hari dia akan hilang. Dia akan hilang tu sebab warna dia dah start kuning balik. Dia dah sekata macam tu. Faham tak? Dia jadi tak adalah ketara sangat yang putih-putih tompok tu. Biasa tompok putih tu dia tak nampak kalau dari jauh. Dia kalau orang tengok dekat-dekat baru nampak. Okay, itu adalah part tompok putih. Yang kedua. Yang ketiga adalah amalgam. Amalgam ataupun kita tampal gigi kita dulu menggunakan tampalan yang berwarna hitam. Zaman dulu kan tampal gigi pakai warna hitam tu kan. Dia punya gam dia warna hitam. So benda tu bila diorang tampal yang warna hitam tu, dia ada, dalam dia tu ada krim ion. Ion ni dia akan menyebabkan nanti meresap sehingga ke dalam gigi kita dan hitam sehingga ke dalam. Jadi bila dia buat whitening, dia tak akan putih. Tak akan putih sebab benda tu dekat dalam yang hitam. Dalam sangat. Okay? Macam
Whitekish booster, dia memanglah putihkan dari dalam. Tapi dia putihkan dari dalam tu bukanlah dia masuk sampai ke level lagi sangat dalam. Dia dekat bahagian layer depan saja, bahagian layer permukaan luar. Okay, so yang keempat adalah gigi trauma dan yang kelima adalah rawatan akar. Seakan sama sahaja, warna gigi tu dia akan bertukar ke warna grey color macam tu. Gigi trauma ni contoh macam kecil-kecil kadang-kadang abang kita bantai kita dengan bantal ke kan, tiba-tiba gigi kita pak kena kan, dia macam trauma, dia terhit kuat tapi gigi tu tak tercabut. So dia kekal kat situ and dia boleh jadi trauma. Accident. Okay. Faham ya? Tak apa, nanti Sova boleh tengok balik dekat Telegram. I akan repost balik video tu untuk korang tengok. Rawatan akar tak sama dengan tanam gigi. Tak sama. Gigi tanam berbeza. Rawatan akar dia matikan akar kita. Dia matikan gigi tu. So bila kita buat rawatan akar, gigi tu dia dah tak hidup dan dia dah tak rasa apa-apa. Dia tak, you ketuk ke dia tak rasa, you minum sejuk ke apa, kalau mungkin gigi lain sensitif tapi gigi tu tak akan rasa sebab dia dah mati. Faham Rawatan akar ni dia matikan gigi tu. Yes, dia matikan saraf gigi. Tak sama. Dropship banyak tak faham ni. Nampak tak? Okey. Rawatan akar tak sama dengan crown. Jauh beza dengan crown. Crown adalah dia akan, ini contoh gigi kita. Okey, gigi kita ni dia akan, contohlah besar macam ni gigi kita. Dia akan kecilkan gigi kita ni. Dia akan kikis bahagian luar sampai tinggal yang bahagian dalam, dentin tu. Dia akan kikis dan dia akan sarung gigi baru. Itu crown. Kalau bridge pula is diorang macam contohlah gigi ni, depan ni satu patah. Contoh depan ni satu patah, dia akan kecilkan gigi kiri dan kanan, dia akan kecilkan sampai ada ruang, dia akan sarung 3 batang gigi terus kat depan ni, so penuhlah gigi dia. Okey. Itu beza crown dengan bridge. Untuk siapa yang ada crown, ada bridge, dia pakai whitening booster dekat gigi tu takkan putih. Dia tidak akan ada efek putih sebab tu bukan gigi asli. Okey, itu bukan gigi asli. Gigi yang satu ni doktor nak mati kakak tapi saya tak berani, takut sakit. Tak sakit lah, Mimi. Underabuse, semua underabuse. Oh, ada prosedur. Yes, betul. Okey, faham. Rawatan akar lama-lama gigi akan jadi hitam. Betul, sebab dia dah mati dia akan jadi hitam. So biasanya orang yang buat rawatan akar ni mungkin sebab dia nak buat crown, dia nak kecilkan sangat atau dia nak buat sarung bridge. Doktor tu nak kecilkan gigi dia lebih daripada separuh. Korang ingat tak sakit doktor kecilkan gigi? Sangat sakit dia kikis gigi korang tu. Bunyi mesin tu dia kikis sampai lebih daripada separuh. Kalau dia tak matikan akar korang, nanti korang akan sakit sampai ke otak. Kan? Dah takut dah semua. Cerita pasal gigi habis. Nyilu sangat nyilu. Kan? Kalau scaling, okey, bagi siapa yang tak tahu scaling, harga dia lebih kurang dalam 100.5 ke 200.5. Kalau customer tanya kan, korang kenalah pandai bila customer tanya berapa harga scaling. Oh puan, harga dia lebih kurang sini 100.5 ke 200.5. Kalau orang tu, kalau karang gigi tebal, dia boleh jadi sampai 200.5. Nampak tak? Semua kena tahu. Kenapa nak kena tahu benda ni? Nak kena jadi doktor gigi ke? Tak. Tapi korang kena jadi orang yang expert. Faham? Saya scaling 100. Okey, murah tu. Kalau kat sini, area city lebih kurang 100.5 ke 200.5 sekali scaling. Scaling nyilu gila ada yang kata. Ada certain orang dia akan rasa nyilu, ada certain orang dia tak rasa nyilu. Normally, kalau nyilu tu adalah disebabkan gigi tu ada melekat karang kat dalam dia. Kalau bahagian, macam contoh kan, Siti pergi buat scaling, I tak rasa nyilu langsung, elok je I rasa. Memang rasa, tak ada rasa pedih. Tak ada rasa macam nyilu pun because dia tak ada banyak orang kata karang tak ada kan. Okey, kat tempat saya tak dapat nak cakap macam tu Siti sebab ada klinik kerajaan. Tapi kalau scaling klinik kerajaan, I tak pernah lah pergi, I tak tahu prosedur dia berapa lama nak kena tunggu, I tak tahulah. Kena buat appointment kan. Klinik kerajaan kena buat appointment dulu. Berapa lama pula nak kena dapat appointment belum tentu lagi.
Nilu getah-getah dia orang kata. Okay, so jelas on part gigi yang tak boleh putihkan ni. Selain daripada tu boleh putih. So kalau customer tanya, oh saya tak ada buat crown, saya tak ada buat bridge. Boleh lah. So means boleh putihkan gigi dia. Okay, boleh putihkan gigi dia, dia akan nampak efek. Yang pasti jangan gigi palsu, itu sahaja. Antara contoh gigi palsu is yang pasti gigi palsu, gigi crown, gigi bridge, itu semua gigi tanam, itu semua palsu. Okay, yang selain daripada tu kita boleh putihkan dia. Okay, alright. Jelas. Okay, sekarang ni kita nak tanya, Siti nak tanya dengan you all. Siapa kat sini yang lebih jelas tentang gigi sekarang? Bila customer tanya nanti korang faham nak cakap apa dengan pelanggan. Nak consult pelanggan ni, korang kena start ubah mindset korang. Siapa kat sini hari tu ada tengok Syafiq sharing pasal macam mana dia cara closing dia? Siapa tengok? I saja ajar dia sebenarnya. I sendiri ajar dia. I cakap, okay macam ni you buat. Lepas tu memang impress gila, sales dia dekat 30,000. Lepas tu hanya satu je bulan ni dia boleh jual yang 65. Yang lain semua 150. Apa yang Siti ajar dia? I ajar dia bila customer message, pertama sekali tanya apa masalah customer. Okay sis ada masalah gigi macam mana? Ada masalah gigi kuning ke? Nak putihkan? Contoh, kan straightforward je. Lepas tu, saya ada masalah gigi kuning. Lepas tu, kita baru akan start bagi tahu dengan dia. Okay sis, normally kalau nak pergi buat whitening dekat luar lebih kurang 1,800. Tapi dengan White Kish, harga dia sangat mampu milik. Tapi sebelum I nak start guide you, I nak tanya you ada pakai braces ke? Ada pakai gigi palsu ke? Jangan terus jual. Ni tak awal-awal dia nak jual terus dah. Sabarlah, tanya dulu. Kan? So bila dia cakap, oh tak ada, saya tak pakai ni apa semua. Lepas tu boleh share tak apa lagi masalah gigi contoh. Biasa customer ni dia suka bila kita care pasal dia. Syafiq dia akan suka buat tanya soalan ni. Dia akan tanya masalah gigi orang tu. Lepas tu kalau boleh sampai macam dia minta gambar customer. Kadang-kadang macam tu. Dia minta gambar gigi customer. Dia kata, boleh tak bagi gambar gigi, saya nak tanya dengan doktor. Korang dah blank dah. Habis saya nanti macam mana nak tanya dengan doktor ni bila dah dapat gambar gigi. Korang kalau dah dapat gambar gigi, boleh je pergi kat Jutawan White Kish. Korang hantar gambar gigi tu, kita orang boleh bantu konsult kalau korang tak tahu nak jawab. Tapi lepas daripada kelas ni, of course lah korang dah expert tengok gambar gigi tadi kan. Dah tahu dah, bila tunjuk gambar gigi dia hitam, okay. Saya terus terang lah cakap yang bahagian hitam ni sebabkan tampalan okay, bahagian tampalan tu tak boleh putih. Tapi kalau you pakai ni, yang lain ni boleh putih. Nampak tak? Kan? Kita kenalah jujur dengan customer, bagi tahu dengan dia yang betul. Kalau dia tak suka, yang tak bagi tak apa, you consult dia. Tak semestinya semua orang kita nak layan sama. Masalah kita, semua customer kita nak layan sama. Kau rasa customer tu suka ke? Kan? Semua orang tak sama. Jangan suka layan orang semua dengan sama. Layan isteri lain. Takkan kau nak layan isteri kau sama macam kau layan orang luar. Tak boleh lah macam tu. Okay? Ada customer dia tak suka kita nak tolong. Dia nak tahu harga terus. Dah tahu harga, dia bye-bye je kita. Ya. Kadang kita kena tahu tau. Akan ada orang yang memang daripada banyak-banyak ni, dia just tak tahu harga sebab mungkin dia nak survey. Tapi kita layan dia secara baik dan kita jangan letakkan macam nak sangat dia bayar. Kita jangan letak macam tu. Dia boleh rasa. Bila dia start tanya harga and then dia senyap, mungkin kita boleh cakap dengan dia kan. Sis plan nak beli bila? Macam tu soalan kita. Ada customer cakap je tak boleh putih terus cancel. Sedih. Hasniza kena pandai yakinkan dia. Hasniza, you kena pandai yakinkan dia. Okay, kena pandai yakinkan dia balik apa semua. Tunjuk result semua customer, latest feedback. Gunakan, bukannya produk tak ada feedback. Betul tak? Siap ada doktor lagi. Syafiq dia suka pakai video doktor tu. Video doktor tu sangat power. Video yang 1 minit daripada doktor. Korang dah simpan belum video tu? Siapa kat sini dah simpan video tu? Video doktor 1 minit. Dah ada dah. Okey, bagus. Video tu pakai.
Okay, korang boleh hantar kat customer. Tengok ni, doktor sendiri bagi tahu yang gigi boleh putih dengan pakai whitening booster ni. Dia sendiri pun dah guna. Korang pandailah gunakan video tu. Produk lain dekat luar ingat senang ke nak ada doktor? Mana ada? Tak ada kan? Kebanyakannya founder dia je. So hari ni si ada doktor gigi lagi bercakap. Doktor gigi yang memang bukan doktor tiruan, doktor betul. Yang dah berkhidmat selama 13 tahun. Bukannya kita ambil dental student. Kita tak ambil orang yang baru belajar. Tidak. Ada. Agaknya gigi akak dah rosak kot. Susah nak tanggal kuning pada gigi. Macam karat sikit-sikit. Lama dah adik beli, akak beli 2 harga package. Tak ada perubahan. Akak rasa gigi akak rosak. Ada 1 batang je dapat putih. Yang lain semua kekuningan macam tu. Follow up database tadi. Cuba tengok gambar. Lepas tu hantar kat kita orang. I nak tengok gambar gigi dia sebenarnya macam mana. Sebab gambar gigi ni, jangan hantar gambar yang tak clear. Kalau hantar gambar tak clear, I susah nak bagi tahu. Ini hantar gambar pun alahai, kabur-kabur. Kan? Orang nak tengok gigi tu betul-betul nak tengok clear, jelas. Ada je customer saya yang tak nak tunjuk gambar gigi. Tapi bila kita hantar contoh gigi kuning, kita tunjuk kat dia. Yes, betul. Ada je, nampak tak? Bila kalau contoh customer korang tak nak hantar gambar, memang akan ada yang malu. Memang ada. Kita jangan paksa dia. Kalau dia malu, tak payah paksa. Okay? Dan kita akan tunjukkan dia contoh gigi kuning. Okay, ni contoh gigi kuning before pakai dan after pakai. Tunjuklah result. Result jangan banyak-banyak. Ni pun korang kan tak sabar. Tak perhati je perangai seorang-seorang. Bila closing kan, pergi bubuh macam-macam feedback. Kalau boleh 100 feedback yang ada dalam tu semua dia nak hantar. Meletakkan banyak-banyak feedback bukan menandakan korang boleh meyakinkan pelanggan tu. Letak banyak-banyak feedback sebenarnya korang tengah membuatkan customer tu untuk tak tengok satu pun feedback daripada tu. Sebab dia jadi macam album kan, dia tak tengok pun. Bagi 2 feedback ke dah okey dah. 2 ke paling banyak 3 lah. Tu paling banyak. 2 dah okey dah. 1 feedback je. Tengok Syafiq kata jangan share banyak feedback. Saya share 1 sahaja. Bagus. Syafiq is somebody yang hari tu sharing. I sendiri guide dia. I ajar dia macam mana nak closing. Memang proven. Okay, sales dia 65 1 sahaja bulan ni. Sales dia kat 30k tu. Banyak tu. Siapa kat sini dah start boleh closing 150? Nak tengok sikit muka-muka yang dah boleh closing 150? Dah berjaya close. Bagus Kak Rozi. Oh, Julie pun dah berjaya. Tahniah. Siapa lagi dah berjaya? Sadah dah belum? Belum. Siti Sofia belum? Belum lagi. Tak dapat lagi. Belum. Siapa dah? Angkat tangan nak tengok. Anne dah? Latifah dah. Very good. Nanda dah. Siti Zuriana dah. Siapa lagi dah? Kartina, Atika. Okay, 1 lagi senyap bagi tips kalau korang nak closing 150. Tadi korang dah faham pasal product knowledge. Next, I nak bagi tahu dengan korang adalah kalau korang nak closing 150, setiap video atau gambar yang korang posting kena berkaitan dengan 150. Jangan nanti bila korang target nak jual 150 tapi korang buat posting 65. Susah nanti. Bila customer PM, dia nak beli 65 je. Korang nak convince 150 dah susah dah. Tapi kalau daripada awal, korang memang pakai video 150, insyaAllah senang. Okay? Bagus Julie, 100 pun dah. Bagus. Ada 2 booster hari ni follow up database. Tahniah Halidah. Wah, tahniah. Congratulations. Bestnya. Tengok result you all. 2 combo booster Kalau level fighter dah RM60 dah commission. Kalau super dah RM40 dah commission. Kan? Malam ni saya dapat 150. Baru je masuk. Masya Allah. Tahniah Umira. Congratulations. 3 set budget. Dahsyat Arnani. Wow. Wani pun hari ni dah close 150. Pecah telur. Tahniah Sadah. Happy dah. Last week you all dengan Tuan Nizam kan? Masing-masing semua. Saya baru nak pecah telur. Hari ni dah pecah telur dah. Congrats.
Tahniah. Saya dapat 150 hari ni. Hari ni ada 2 orang tanya, harap boleh close. Tahniah tadi sampai FP. Congratulations. Super. Dapat satu combo booster, you dah dapat commission kat situ RM20 dah. Saya tunggu payment Siti 100. Tahniah Julie. InsyaAllah Siti doakan moga senang closing. Okay. Yang lain yang tengah tengok ni, macam mana sesi malam ni? Dapat sikit input? Nak cerita banyak-banyak pasal White Kish pun, I rasa you all dah start faham kan? Jangan cerita banyak-banyak. White Kish memang fokus dia. White Kish booster. Mana White Kish booster I? Sekejap, let me take it. Alright. Okay, nampak tak? Bila kita berniaga, barang mesti ada dengan kita. Kan? Bila kita, masa yang customer nak tengok gambar ke apa, kita boleh tunjuk kat diorang on the spot. Macam ni lah. You all nak tengok pun, I boleh pergi ambil terus I punya White Kish. Okay, nampak tak? Alright. So, untuk yang bawah ni, White Kish yang biasa ni, okay. Yang ini, White Kish Magic Charcoal adalah untuk hilangkan stain, plak dan bau mulut. Tulis ni, stain, plak dan bau mulut. 3 perkara ni. Ini fokus dia. Karang gigi boleh hilang tak? Tak boleh. Mana-mana produk pun tak boleh hilang kecuali scaling sahaja. Okay. Stain, plak dan bau mulut. Ini dia. Stain ni, dia macam yang warna brown color dekat gigi tu. Kalau plak pula adalah tarik gigi yang lembut atau sederhana. Lepas tu bau mulut. Of course lah bau mulut sebabkan oleh apa orang kata gigi berlubang ke. Ada banyak sebab mulut berbau ni sebenarnya. Antara paling obvious, gigi dia kotor. Lepas tu sama ada berlubang ataupun dia ada ulcer. Ada ulcer pun boleh menyebabkan mulut berbau. Gigi berkarat sama lah yang. Sama. Okay? Kena betul-betul faham produk. Okay, next. Yang ini pula adalah berus nanoteknologi Jepun. Ni berus gigi nanoteknologi Jepun. So, siapa yang tak ada lagi dalam tangan, cuba angkat sikit. Korang ada White Kish dalam tangan tak? Ada? Bagus. Okay, jap. I keluarkan jap. Dia punya White Kish booster ni. White Kish booster pula. Berus gigi. Melekat dah. Okay, ni dia. This is the brush. Okay, dia ada chop kat sini jenama White Kish. Lepas tu dia super soft brush. Dia sangat lembut. Kalau you all nak tahu kenapa kita keluarkan yang lembut ni, sebab berus gigi yang lembut adalah sangat disarankan oleh doktor. Okay, dia boleh jaga gusi dan dia boleh jaga gigi kita. Ada pernah pegang kan? Siapa? Mesti semua dah pernah pegang kan? Yang tak pernah pegang lagi berus gigi ni, better you get one. Kalau kurang, nak cerita pasal be the product, tapi produk pun tak ada dalam tangan. Macam mana? Be the product, be the product. Tapi produk pun tak guna. Macam mana? Cuba kalau Siti nak jual barang tapi I sendiri tak pakai produk tu. Kan menipu sangat. Tak baik macam tu. Apalah korang ni. Ada orang cakap berus cepat kembang. Okay, I punya jawapan I simple. Kenapa dia cepat kembang, I pakai tak kembang? Sebab customer tu dia dah biasa pakai berus kasar. Dia normal yang kat pasaran yang medium atau kasar lah, antara dua tu. Yang medium atau kasar, bila dia gosok, dia rasa macam puas lah. Benda tu rasa tergosok semua. Bila dia pakai yang ni, dia macam rasa macam aku gosok ke tidak ni. Macam tak rasa. Tu yang dia gonyoh tu. Itu yang jadi kembang. Faham tak? Kalau dia kembang sikit tu normal lah. Tapi kalau dia kembang tu sampai macam tu, sampai betul-betul kembang sangat tu, itu ada masalah lah. Masalah tekan sangat. Tekan gila-gila. Tengok kalau kita tekan macam ni, mana ada kembang? Nampak tak? Nampak? Kalau kita tekan macam ni, nampak? Tergosok-gosok, mana ada kembang? Elok aja. Masalah dia tekan kau-kau. Oh patutlah sebab tekan kuat. Dah tahu dah. Korang kan memang geram. Kan? Suka dia tonyoh gigi kuat-kuat. Pasal apa? Janganlah tonyoh kuat-kuat. Tonyoh kuat-kuat memanglah. Lepas tu sat lagi kecoh. Gusi sakit lah. Hampir tonyoh gigi kuat-kuat. Pasal apa? Mana tak sakitnya. Elok pakai berus gigi yang lembut. Bukannya kita gosok kuat maksudnya gigi kita bersih. Sebenarnya lagi bahaya lagi ada. Nanti gigi boleh terhakis duk gosok kuat-kuat sangat.
Kan? Lepas tu boleh jadi nipis, nanti boleh jadi sensitif. So that's why kena gosok pelan-pelan. Janganlah gosok ala lemah-lemah pula macam tu. Macam biasalah, gosok macam biasa. Hai korang ni. Okay, boleh? Tu pasal gosok. Pasal ubat baru gigi pun nanti korang tak pandai nak jawab kan. Customer tanya, kenapa baru gigi saya cepat kembang? Dah dapat idea kan? Siti dah bagi jawapan. Okay, next. Very dia ganas. Tonyo very dia ganas sampai luka gusi. Itulah pasal, Liza. Sebab macam kita cakap lah, dulu dia duk sentai badan dia pakai berus dawai, tiba-tiba dia sentai badan dia pakai sponge. Kan beza? Dia rasa macam, oh geram. Gonyoh lah kau. Okay. Jelas part ni. Okay, cara guna dia untuk ini yang latest lah. I tanya dengan doktor macam mana cara penggunaan apa semua. Sebab I tengok ada few jugalah yang customer feedback kata diorang rasa macam gusi diorang pedih lah apa semua. So, I minta advice doktor macam mana cara penggunaan. Dia cakap, okay Siti, you ajar diorang untuk cara guna ni. Okay, take note. Cara pakai, seminggu pertama pakai 1 kali sehari. Okay, 1 kali sehari. Tak kisah pagi, siang atau malam. Tak kisah. Okay. Lepas dah berus gigi pakai white kish, diorang ambil white kish booster and tampal dekat gigi. Ambil white kish booster ni tampal kat gigi. 1 strip saja tampal di bahagian atas dan bahagian bawah. Okay. I buka. Nanti kan tak faham bahagian atas bawah tu yang mana. Yelah korang dah cakap be the product. Lepas tu produk tak ada keadaan tangan. Kan? Okay, ni dia. I buka. Oh, hilang-hilang lah gambar I. Okay. Kita buka macam tu. Lepas tu. Okay, dalam dia macam ni. Nampak tak? Dia ada. Oh, tak dapat sangat. Ni. Dia ada 2 lapisan. Okay, ada 2. Yang atas ni yang panjang. Ni untuk kita tampalkan dekat gigi atas. Yang ni bahagian bawah. Okay, 1 strip ni untuk 1 hari. Untuk 1 hari. Jadi, mana-mana customer yang beli untuk Oktober punya promo, diorang akan dapat extra 1 strip percuma, betul tak? So, diorang dapat total 6. Diorang bolehlah pakai 6 hari straight. Okay, minggu yang kedua, cara dia pakai white kish ni 2 ke 3 kali sahaja seminggu. Okay, 2 ke 3 kali sahaja seminggu. Hari-hari yang lain tu boleh gosok gigi seperti biasa menggunakan ubat gigi yang ada fluoride. Okay, ubat gigi ada fluoride lah. Okay, so jom I nak tunjuk you all cara nak tampal. Kita tunjuk step by step ni. Mana hilang dah? Ni. Okay. So, ada yang tak tahu dropship I tengok kan dia pergi pakai, dia ingat macam ni Ada! Korang gelap. Betul, ada hari tu I tengok Dia tahu macam ni. Ya Allah. Kesian Kesian. Nasib baik tak tersedak. Kalau tidak, meninggal. Okay. Ni dia. Okay, kita cabut kan. Okay, cabut macam ni je. Lepas tu, bahagian ni yang ada gum ni kan. Ni. Okay, kita tampal kat gigi. Dia bukan gum. Dia adalah macam gel. Dia macam gel. Gel ni, dia mengandungi carbamide peroxide dan dia mengandungi fluoride. Okay, carbamide peroxide adalah bahan untuk putihkan gigi. Lepas tu pula, fluoride tu adalah untuk kuatkan gigi. Okay, fluoride adalah untuk kuatkan gigi. Dia akan buatkan gigi kita lebih strong, tak mudah, orang kata tak jadi sensitif, gigi kita akan lebih tak mudah berlubang. Itu function fluoride sebenarnya. Faham So, bagi yang tanya, apakah ingredients yang boleh putihkan gigi? Jangan cakap, oh, yang boleh putihkan gigi cakut. Tak, salah. Yang boleh putihkan gigi adalah apa? Siapa tahu? Apa benda yang boleh putihkan gigi? Kelakar korang okay, yes. Whitening strip, betul. Tapi apa ingredients dia? Carbamide peroxide. Okay, carbamide peroxide. Itulah ingredient yang boleh putihkan gigi. Kalau orang kecam, kau pergi kat dia, komen kat dia, yang pi tanya Dr. Hang, carbamide peroxide boleh putihkan gigi ke hidung? Kan? Diam dia. Terbisu dia.
Tak boleh cakap apa. Sebab itulah bahan yang doktor pakai. Itulah bahan yang klinik pakai untuk buat whitening. Okay. Kata lain selain daripada carbamide peroxide adalah hydrogen peroxide. Ada yang tanya lagi, Siti apa beza carbamide dengan hydrogen peroxide? Sama je. Mereka adik-beradik. Nama je beza sikit kan. Dalam golongan dia. Dia ada beberapa nama yang lebih kurang sama. Okay. Jom kita pakai. Okay, cara tampal ini pun satu. Nak bagi tahu customer cara tampal, jangan bagi kena gusi. Senyum macam ni. Okay. Letakkan. Tekan. Okay, letak macam tu. Letak dulu. Okay. Dan cara cuci paling senang, I tarik pakai lidah. Susah nak sebut. Tarik pakai lidah. Tarikkan ke dalam. Macam tu. Nak tak? So dia akan tampal elok je. Jangan bagi kena gusi. Sebabkan kena gusi lah yang buatkan diorang punya gusi kata pedih lah. Gusi macam nak luka lah. Gusi jadi ulcer lah. Sebab mereka pergi tampal dekat tampal dekat gusi. Pasal apa? Nak putihkan gusi ke? Gigi tak rata Siti. Jenuh aja. Sama lah ni. Macam I jugalah. Ada gigi atas ni. I tolak lah sikit kan. Pandai-pandai adjust lah. Okey, agak-agak kalau gigi orang tu dua depan tak ada. Tapi nak putihkan juga gigi. Kalau agak-agak nak putihkan juga gigi. Kan? Ini tips dia. Korang dah ketawa dulu lah. Okey, ini tips. Contoh gigi dia dua depan tak ada. Dia boleh potong whitening strip tu. Dia tampal dulu sebelah sini. Dia tampal pula sebelah sini lagi. Aduh. Korang bayangkan Ya, ada soalan ni. Sebab customer kata, gigi saya satu depan tak ada lah. Macam mana saya nak pakai? Boleh potong bang. Dia kan? Boleh potong. Bahagian berlubang tu dia kata, takkan saya nak pakai nanti yang kosong depan ni macam mana? Okay. Lepas tu kita tampal yang bawah pula. Ni, yang bawah dia. Jangan salah. Saat lagi kan korang ambil macam ni lah. Korang tampal. Okay. Cara tampal yang betul adalah macam ni. Nampak tak? Yang pendek ni bahagian atas, yang panjang ni dia bawah macam ni. Okay, bentuk dia macam ni sepatutnya korang pegang. Betul, Wina customer macam tu. Siti nak tanya kenapa customer cakap pakai white kiss bibir jadi kering. Macam tak ada kena-mengena dengan white kiss you all. Mungkin sebab masa dia pakai white kiss 60 minit dia tak minum air. Keringlah bibir dia. Kan? Dia tak minum air. Tak ada kena-mengena pun. Kurang air macam tiba je kan. Tiba je. Tak ada kena mengena you all. Okay ni. Kita letak bahagian bawah pula. Okay. Sama. Sama juga. Sekejap lagi korang tarik je pakai lidah. Buat macam ni. Tarik ke bawah. Okay. Kita letakkan. There you go. Alright. Siap. Dah siap. So, Luxina tak nampak apa pun. Kan? Warna dia Luxina je. Satgi ada juga customer tanya. Saya time pakai whitening booster ni boleh makan minum tak? Time ni lah. Dah tampal lah dia nak pakai. Aku tak faham betul. Banyak-banyak masa lain time ni lah dia cakap saya nak minum air boleh tak? Kau dah kenapa kan? Minumlah sebelum atau selepas nanti. Time ni janganlah minum kan? Sebab apa kita kata jangan minum. Saat lagi korang telan-telan dengan ni sekali masuk ke dalam. Yes, biar 60 minit. Okey, lagi satu. Tak wajib ya. Tidak wajib sehingga 60 minit untuk pakai. Tak wajib. Okey. Kalau ada customer kata, bila saya pakai contoh, ini tak semua. Tapi kalau ada, contoh kalau dia pakai, dia kata saya rasa macam sikit sensitif. Dia dah boleh cabut kalau dia nak. Tak ada masalah. Contoh dia baru pakai 40 minit, dia kata dia nak cabut, boleh. No problem. Tapi jangan pakai 5 minit dah cabut. Memanglah dah kena cubit. Lepas tu tak lagi salahkan orang kan. Tak boleh putih pun. Pakai 5 minit. Macam mana? Okay. Boleh tu untuk makan, janganlah makan masa tengah pakai. Saya pakai 40 minit tadi sebab nak pergi solat Jumaat. Okey lah tu. Minimum
I tak cakap minimum 30 minit tapi around that lah, around that 30 40 minit tu dah okey. Kalau terbaik korang boleh biar sampai 60 minit lagi best. Okey, ada soalan customer tanya, saya nak pakai sampai bawa tidur boleh tak? Janganlah bawa tidur. Dah kenapa nak bawa tidur? Korang bukan tahu korang nak tidur, nak mengunyah. Kan? Time tidur lah, nak pakai lah, macam-macam lah korang ni. Takut tertelan. Mungkin apa takut tertelan nanti? Aneh-aneh. Ya memang betul. Korang kalau buat online business, mesti ada soalan aneh. Tapi kena tahu, kena standby siap-siap dah tahu nak jawab apa. Dia tak tercabut, Sebab gam dia macam, I kata gel dia kuat lah. Kalau you tampal dengan betul, dah melekat dengan ILU apa semua kan. Dia dah kuat dekat gigi. Bila you tarik nanti, pengalaman ni I share yang pakai. Sebab korang tak pakai kan, so korang tak tahulah. Okay, yang pakai, bila korang cabut, nanti jelly dia tak ada kat gigi. Kan? Ati pakai kan, Ati tahu ada jelly dia melekat kat gigi. So, apa nak buat, paling senang nak bagi dia keluar, ambil lah berus gigi yang bersih, kosong, gosok. Gosokkan, senang hilang. Dia akan keluar. Kalau tak nak gosok pakai berus pun, boleh je. Pakai tisu gelap, lepas tu kumur, buang. Boleh, tak ada masalah. I kadang-kadang I pakai tisu je, lap, pasal kumur-kumur, buang. Dah. Okay? Pernah lah bawa tidur. Tak sengaja bangun tidur still okey lagi melekat kat gigi. Nasib baik melekat. Kalau dah tertelan, kan? Janganlah korang buat yang bukan-bukan. Jangan tampak kat gusi atau bibir. Itu pun satu juga. Sebab benda ni, karbonat peroksida ni kalau melekat kat gusi atau bibir, dia boleh jadi putih nanti. Gusi korang boleh jadi berubah warna jadi putih nanti. Serius, tak main-main. Lepas tu apa efek lain nanti you all punya gusi boleh jadi ulcer. Dia sebab dia mungkin dia ada bahan aktif kan, dia agak panas. Okey, satu lagi tips I share. Ni juga sebabkan dia ada bahan aktif, korang boleh simpan untuk bagi dia punya kualiti lagi bagus, simpan dalam peti bukan peti beku, peti sejuk. Jadi simpan peti beku. Jadi apa? Jangan simpan peti beku, simpan peti sejuk biasa je. Okay, untuk bagi jaga. Kalau orang simpan benda ni dekat dalam kereta, duduk pula tengah-tengah panas, nanti dia akan aktif. Dia punya bahan dalam ni akan start aktif, end up nanti bila dia pakai kat gigi dia tak nampak kesan. Sebab benda tu dah hidup, dia dah bekerja. So, bila pakai dekat gigi, dia dah tak, it doesn't work. Maksudnya kualiti dia dah rosak. Okay. Jelas? Bila kualiti dia rosak, nanti customer mulalah komplain kenapa tak jadi. Cara simpanan pun penting. Tak wajib pun simpan dalam peti. Tak wajib. Tapi terbaik simpan dalam peti. Kalau tak ni, simpan je dalam bilik. Tak ada masalah. Room temperature, okay. Kalau macam orang tu, orang merokok, mulut hitam, bolehlah tanpa whitening. Mulut hitam, korang dah kenapa nak tanpa whitening kat bibir ni? La ilaha illallah. Mana ada bibir orang putih? Kan, kau pucat jadi pocong je lagi. Buat lawak lah korang malam ni. Tak tahulah peti bawah ke peti atas. Kalau rumah I peti bawah peti beku. Peti atas tu peti biasa. Korang ikut korang punya rumah peti korang macam mana. Okay. Jangan merepek ya. Jangan merepek. Jangan. Tampal kat gigi. Sat lagi kang ada nak tampal kat lidah lah. Itu dah salah ajaran dah tu. Okay. So, that part is clear. Bagi yang tanya, contoh, kenapa before this korang tak boleh nak closing 65? Sebab korang mungkin tak tahu yang sebenarnya apa function magic charcoal dan apa bezanya dengan booster. Okay? That's why you all rasa macam sama je kot. Kan? Sebab yang ni pun customer kata gigi putih juga. Baik aku jual yang 65. Tapi ada beza dia. Sangat jauh beza. Yang orang kata putih tu adalah mungkin disebabkan dia pakai 65. Dia ada tarik gigi yang melekat tadi tu, dia hilang. Jangan mengeban. Jangan duk mengeban sangat lah. Okay, pakai apa pun tak putih macam tu. Ya, betul. Kena guna gincu. Aduh, korang ni lah.
Ya, sempat sayur. Chiller. Macam-macam lah korang. Okey, dah mengantuk dah tu Sona. Dah mata pun dah sepek-sepek dah. Kan? Mata pun dah sepek-sepek dah, tak larat dah korang. Pukul berapa dah? Oh, dah dekat pukul 10 dah. Masya Allah. Okey, I open question lah. Siapa nak tanya pasal whitening? Pasal booster ni. Cara pakai dah jelas So, diorang konsisten je 2 ke 3 kali seminggu. Lepas tu nanti kalau gigi agak-agak kuning, diorang boleh pakai benda ni untuk maintenance. Contohlah, bulan pertama diorang dah habis 1 kotak, bulan kedua dia nak repeat. So, apa yang patut dia pakai adalah bulan yang kedua tu 2 minggu lebih kurang dalam 2 strip. Okay, 2 ke 3 strip dalam masa 2 minggu. Sakit perut gelak. Kalau white kiss dalam bekas jadi lembik sebab kena air, boleh guna lagi kan? Boleh. Tak ada masalah. Cumanya kalau boleh elakkan. Sebab kita tak nak dia dalam keadaan lembab dan nanti dia jadi macam fungus. You faham? Kan lembab kan? Jadi fungus nanti. Kenapa tak lekat customer pakai? Tak lekat, I pakai ni siap bersembang ketawa-ketawa lagi you all. Kan? Melekat. Cuma mungkin cara dia tampal terbalik kot dia tampal. Kena tampal betul-betul. Lepas tu pastikan bila dia tarik tu pakai lidah. Tarik macam tu. Malam ni semua keluarkan perangai. Korang memang dengan Siti korang keluar perangai. Dengan Tuan Nizam korang kemain baik je kan. Malam ni nakal masing-masing Siti, ramai customer cakap diorang keliru dari video Siti. Dia cakap arang boleh putih. Konsult customer bahan cakap arang tak ada bahan pemutih. Diorang tak nak percaya. Norita, boleh tunjuk video doktor. Kena faham apa beza putih dari dalam dan putih di luar. Macam white kiss yang ni, dia bersihkan luaran. Jadi putih dia tu nampak di luar saja. Faham tak? Dia hilangkan kotoran kuning yang kat luar tu. Tapi dia tak boleh putihkan warna kuning gigi tu. Okay? Ibarat baju kita tertumpah 1 mangkuk kari. White kiss ni dia hilangkan atas. Yang bahagian ada lauk-lauk dia tu. Sekejap lagi ada bendi 1. Ada isi ikan, kepala ikan. Yang tu. Kan contoh kita bayangkan baju kita ni baju putih tertumpah 1 mangkuk kari kepala ikan. So cakul ni dia hilangkan yang bahagian atas tu. Tapi warna baju tu masih kuning. Because termelekat kuah kari. Jadi yang warna kuning tu, diorang kena buat apa? Pakai whitening booster untuk putihkan dari dalam, untuk bersihkan. Jelas? Ada customer dari database, dia cakap white kiss tak menjadi, dia pakai last dia asal arang sendiri, baru jadi. Merepek ni customer merepek ni. Kan? Tak ada maknanya, bahaya. Bukan tak boleh diorang asal arang sendiri. Pertama arang yang kita gunakan bukan arang daripada kayu. Bukan arang bakar suka-suka hati, mengikut piawai KKM dah tentukan. Okay? Piawai bawah KKM yang dah tentukan. And then juga, kita juga tidaklah, orang kata bila diorang buat sendiri, pergi bakar kayu entah mana, jadi ke arang pergi tumbuk, tahap kebersihan kita tak tahu macam mana. Tahap kekasaran kita tak tahu macam mana. End up nanti takut jadi efek lain. Contoh mulut dia boleh jadi infection sebab kebersihan tak terjaga. Kedua, tak ada melalui proses pembakaran yang betul, mungkin boleh menyebabkan nanti banyak lagi infection yang lain. Okay? Faham Siti minggu pertama white kiss pakai 1 kali sehari dan pakai yes, dan terus pakai whitening booster. Lepas tu korang bersihkan sahaja gel dia. Okay, next. Dengan Siti boleh buat lawak. Tak garang ke? Ada customer dari next. Ada lagi, kejap I tengok. Cuma adik boleh tanya tak Siti, gigi akak ni susah betul hilang kuning dan karat. Cuba ambil gambar, nanti share dengan kita, I tengokkan dulu. Pastikan gambar tu guna kamera belakang dan shoot jelas. Okay? Siti, ada customer mengadu gigi dia mesti berdarah. Gigi takkan berdarah. Gigi tak berdarah Yang berdarah gusi. Dah 3 hari dia pakai cakul, customer kata dia jenis gusi sensitif. Macam mana? Okay. Actually, dia kena tahu sebab customer kadang-kadang dia sendiri pun tak tahu sama ada gusi dia sensitif ataupun tidak. Kan? Kita pun dia sendiri tak tahu sebenarnya gusi dia sensitif ke tidak. Mungkinlah I punya rasa, I feel like macam mungkin dia rasa gusi dia sensitif sebab gusi dia selalu berdarah. Sebab selalu berdarah ni dia kata, oh I punya gusi sensitif.
Sebenarnya bila gusi dia dah berdarah, setiap kali gosok gigi berdarah, setiap kali gosok gigi berdarah, itu adalah punca keadaan gigi dia kotor. Okey, menandakan gusi dia atau gigi dia ada karang gigi. Sebab tu boleh berdarah. Takkanlah pakai berus gigi macam ni, gusi boleh berdarah. Tak mungkin. Dan takkan jugalah kalau kita pakai floss. Siapa tak tahu floss tu apa? Kejap. Mana floss aku? I nak ambil floss kejap. Okey. Tak mungkin kadang-kadang orang ada juga cakap bila saya pakai floss, kenapa gusi saya berdarah ni floss? Nampak ni macam benang ni. Okey. Sebenarnya bukan salah floss. Floss ni lembut je. Tak mungkin lah kalau gusi kita boleh berdarah bila dia lalu dekat celah-celah gigi kita ni. Sebab gigi kita memang ada ruang. Dia tak mungkin berdarah. Kecuali lah cara kita pakai tu salah. Cara kita pakai tu zak macam tu. Matilah kan. Janganlah pakai macam tu. Tarik kuat-kuat. Masukkan. Masukkan sebelah lagi. Okay. Dia lembut je. Dia memang lembut je and safe untuk gigi kita. Tak ada masalah pun. Mungkin cara dia salah atau yang paling common kebanyakannya gusi orang berdarah ni sebab gigi dia ada karang lah. Ada karang ataupun dia ada banyak kotoran yang menyebabkan dia punya gigi dia jadi mudah berdarah. Okay, gusi dia jadi mudah berdarah. Yes, jangan guna benang kasar untuk gusi. Korang jangan pergi ambil benang pula pergi buat floss. Sekejap lagi ada juga pergi ambil benang biasa buat flossing. Aku pening lah korang ni. Beli betul-betul floss lah. Kan ni berapa ringgit je ni. Kedai RM2 pun ada kot I rasa. Kan. I beli Oral-B ni I tak ingat berapa harga dia. Farmasi ada kan? Ada. Merata ada. Buat scaling dulu. Kalau gusi orang tu berdarah, itu petanda bahawa dia kena scaling. Sebab dia dah lama tak scaling tu. Gigi sebulan tak gosok. Sebab tak boleh keluar PKP. Ya Allah. Hang duduk rumah kot PKP. Bukan hang PKP kat dalam penjara. Dalam penjara pun ada beruh gigi, ubat gigi ada tandas. Hang PKP kat rumah. Ni PKP tang mana ni? Duduk dalam hutan ke? Kan ada orang. Ya ilaha illallah. Okey. Atka ni tak boleh keluar pergi scaling. Kayu sugi tak jumpa. Kayu sugi pun bagus juga. Dia macam bersihkan lah kan. Cuma penting lah. Floss ni penting. Banyak orang miss part floss. Siti pergi klinik gigi. Doktor tu cakap Siti, you jangan lupa floss tau. You jangan lupa floss tau. Everyday kita kena floss. Itu dia selalu cakap dengan kita. Sebab orang Malaysia, kita banyak diajar daripada kecil. Berus gigi je. Mana ada mak kita ajar floss. Rare lah kalau mak korang ajar korang floss masa kecil-kecil. Ada. Kan semua sama macam Siti. Mana ada tahu pasal floss kan? Tak tahu kan? Floss ni penting sebab bila kita gosok gigi pakai berus gigi biasa, dia hanya akan boleh capai 60% daripada gigi kita je. Lagi 40% tak boleh dicapai oleh berus gigi biasa. Tak kisahlah berus gigi tu you beli harga dia 2,000 sebatang pun, tapi dia takkan boleh capai dekat celah-celah gusi. Celah-celah gigi tu tak boleh capai. Okey, yang boleh capai kan hanyalah dengan flossing. Nurse pun dah tahu sekolah ajar berus gigi je. Betul, I ingat tu momen tu. Tak tahu sebelum ni. Okay, korang kena tahu. Sebab bila you tahu, you jaga gigi you dengan betul, you boleh ajar juga customer dan customer akan rasa, wow, dahsyatnya tim-tim dropship Whitekish ni. Kan? Input dorang macam doktor. Wow. Kita bila produk dah naik, I cakap dengan you, bila produk dah naik, akan ada orang yang tak puas hati. Bila orang yang tak puas hati ni, dia akan cuba cari kesalahan kita. Apa dia yang claim lebih? Apa dia yang cakap tak betul? Diorang akan cuba cari kesalahan tau. So, kadang-kadang yang kena soal ni selain daripada HQ, siapa? Korang lah. Diorang saja je. Kadang-kadang ada manusia macam ni. Dia saja PM, dia nak tengok dropship Whitekish ni faham tak pasal gigi. Ada. Sekarang pun I rasa ada. Ada juga some people yang kadang-kadang saja je message korang. Ada KKM ke? Kan? Dia sebenarnya tak nak beli pun. Dia saja je. Dia saja nak tahu.
Dia saja macam nak test you. Okay? Jelas? Alright. Okay, pasal KKM, korang kena tahu produk Whitekish, kedua-dua item ni telah diregister oleh KKM sendiri. Okay? Whitekish Booster dan juga Whitekish biasa. So, pastikan korang dapatkan NOT dia lah, sijil dia apa semua dengan korang punya leader. Okay? Bukan setakat dia punya NOT saja, tapi dia dah masuk kat farmasi. Kita ada dekat farmasi Kulim Kedah, Pening, Bangi. Dekat Bangi tu nama farmasi dia Al-Fatih. Dekat Pening dan Kedah, nama farmasi adalah farmasi Everlife. Everlife Pharmacy. Lepas daripada tu, Whitekish juga kita ada lab test Ada lab test juga. Betul, dalam IG banyak yang komen macam tu. Bukan setakat IG, TikTok pun sama. Tapi korang kena faham macam mana cara korang nak respon. Okay? Clear? Baru tahu pencukai gigi boleh jarangkan gigi. Ya, pencukai gigi tu boleh menyebabkan gigi kita jadi jarang. Banyak sebenarnya ilmu gigi ni. I tak buka semua pun sebenarnya. Gigi kita ni setiap hari dia bergerak sebenarnya. Dia boleh bergerak. Bergerak ke kiri, ke kanan dia boleh bergerak. Kalau contoh gigi kita satu cabut, kita dah cabut gigi kat sini. Lepas tu belakang ni ada gigi lagi kan. Kalau kita tak cepat-cepat tanam gigi ke ataupun apa-apa ke, tambah gigi kat sini, kan ada ruang kan. Gigi belakang ni dia boleh jadi sengit. Daripada dia tegak, dia boleh jadi sengit. Sebab kita setiap hari gigit, tapi ada ruang, gigi belakang ni boleh jadi sengit. Dan gigi atas ni, bawah ni kan kosong kan. Contoh ni bawah ni kosong, yang atas ni boleh jadi turun panjang ke bawah. Baru tahu kan. Serius. Kalau korang ada cabut gigi, contohlah kat sini tak ada gigi, yang atas ni lama-lama atas ni boleh turun ke bawah, yang belakang ni boleh jadi bengkok ke tepi macam ni. Okay, Siti, kenapa berus gigi cepat rosak? Tadi ada jawab Prema. Mungkin sebab memberus dengan terlalu kuat. Gigi siung saya ada, Siti. Oh, sama dengan Siti lah. Mula-mula tengok straight je gigi, tak sedar gigi belakang dah turun. Kan? Tengok, nampak betul Siti, macam gigi saya ada ruang kosong kat gigi belakang. Dia tiba-tiba yang kat belakang tu dah turun dah. Betul, gigi kita kalau ada ruang, dia akan boleh bergerak. Sis, jawab soalan saya please. Whitekish Booster effect dia sama macam Kris 3D ke? I tak pernah try Kris 3D apa. I tak pernah tahu. I tengok dekat Shopee ada juga few brand yang jual. I pernah beli. Okay, ada yang 12 strip. Harga dia baru berapa tak? I tak ingat. Memang murah daripada Whitekish. Tapi, I cuba sendiri I pakai. First of all, I tak nampak effect macam mana Whitekish bagi. Ini bukan sebab I nak naikkan produk I. Tak. Tapi, I sendiri cuba. Okay, pertama, I tak nampak efek dia. Kedua, I rasa sangat sensitif gigi I. Lepas tu yang ketiga, bila I tunjuk dekat doktor, dia baca, dia tengok tak ada satu pun ingredients yang boleh putihkan gigi. Okay, so be careful kalau korang nak beli mana-mana produk whitening kat luar sebab I tak tahu apa ingredients dia pakai dan kita tak tahu dia ni ada berdaftar tak. Okay, jelas? Okay, berus gigi berapa lama boleh pakai? Okay, berapa lama boleh pakai adalah sebanyak paling lama 3 bulan. Itu paling lama. Tapi kalau dah sangat kembang, contoh 2 bulan dah sangat kembang, dah boleh tukar. Contoh sebulan dah sangat kembang, you dah boleh tukar. Berus gigi jangan suka kongsi. Ni ada yang suka kongsi berus gigi. Tolonglah jangan suka kongsi berus gigi. Contoh saya bagi tahu contoh. Contoh, awak punya gigi okey. Awak pergi kongsi dengan cik suami. Cik suami gigi berlubang. Nanti gigi awak pun boleh jadi berlubang. Sebab berus gigi dia pakai tu dah melekat kuman. Masuk pula kat gigi kita. Jangan kongsi berus, okey? Pastikan separate. Dan berus gigi kita letak dalam keadaan yang kering. Okey, letak pula tu kalau boleh bertutup tapi macam mana Kalau boleh bertutup tapi jangan bagi dia lembab lah. Takut nanti jadi fungus pula. Berus gigi kita kan selalu duduk dalam tandas kan. Bila kita duduk dalam tandas, korang membuang, mangkuk tandas tu kena tutup. Sebab kenapa? Bila korang lepas membuang, mangkuk tandas korang tak tutup,
dia flush tu, dia akan macam ada sikit air percikan tu, takut nanti terkena kat berus gigi korang. Kajian dah mengatakan benda ni boleh terjadi. So lebih baik masa flushing, tutup mangkuk tandas, flush. Doktor gigi bagi tahu jangan letak kat toilet. Boleh letak kat toilet, tapi cara dia macam tu lah. Masa korang nak tu, korang tutup. La ilaha illallah, penutup hilang. Woi, buat lawak lah. Nizam suka buat lawak ya. Nama dah sama dengan Tuan Nizam ni. Okey lah korang. Okey, sumpah malam ni banyak gila ilmu. Tak sia-sia join. Alhamdulillah. Thank you so much korang. Okay, so I hope dah cukup lah sampai sini. Korang pun dah bosan dan nak dengar lama-lama kan. So nanti kita akan sambung chatting kat dalam group Telegram. Kalau ada any soalan nak tanya, kita bercakap dalam Telegram, okay? Refer kat situ senang. Atau you all boleh tanya dengan leader anda. So itu saja. Thank you so much korang for sudi spending your time. I minta maaf kalau ada buatkan korang rasa macam boring ke, tersalah cakap, terkasar ke. Cik Siti macam biasalah, perangai I macam ni lah. Okay? So I just be me dan kita nak enjoy untuk kelas kita. Nampak tak? Sampai dah habis kelas pun, I punya whitening strip masih melekat dekat gigi macam biasa. Gitu. Okay? So, itu saja. Thank you so much. Selamat malam semua. I love you all. Thank you. Jumpa next week. Jumaat seperti biasa jam 8:30 malam. Bye. Love you all. Bye-bye semua.